أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Tengku Mahkota Abdullah Kampung Peramu Kuantan ini atas kesudian menerima persinggahan saya. Alhamdulillah, jam 10 pagi tadi saya di program di Melaka. 10 pagi tadi di kem Sungai Udang, Melaka. Daripada Melaka ke sini, syukur ikut jalan lama tu okey lah, boleh je lah, insyaAllah boleh kurang 4 jam sampai. Syukur pada Allah. Baik, pada malam ini insyaAllah macam biasalah, saya suka jemput tuan-tuan pergi duduk rapat-rapat, duduk dekat-dekat dengan sini, supaya nakkan kebaikan, kita berbudi kebaikan, insyaAllah. Ya, baik. Malam ini saya tengok-tengok apa kata malam ini, kita cuba cek tengok beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang bagaimana untuk melemahkan syaitan, supaya syaitan tu dia tak jadi besar dan dia tak jadi kuat. Kita yang jadi besar dan kuat. Ada di dalam agama yang mengatur kepada kita bagaimana untuk melemahkan kekuatan syaitan. Maka kita belajar tentang syaitan dan kita belajar tentang bagaimana kaedah untuk supaya dia lemah dan automatik kita tu jadi kuat. Jadi tajuk kita tu lebih kurang kita kata bahawa adakah kita ingin menguasai syaitan ataupun kita membiarkan syaitan yang menguasai kita. Lebih kurang itu. Ya, baik. Pertama sekali, dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah 7 pada ayat 17, syaitan tidak pernah mundur, kendul dan undur. Syaitan dia tak pernah lemah. Dia tak pernah lemah. Kita ya, masa tak ada duit, solat duha 28 rakaat, tu tanda tak ada duit sangat dah tu. Besok dah ada duit 2 rakaat pun tak buat. Ya, masa sakit baca Quran ni 3 hari satu Quran. Masa sehat sampai ke mati tak baca-baca. Itu perangai manusia. Sifat dia cari Allah bila dia rasa dia perlukan Allah. Tapi kalau dia rasa macam dia dah okey semua tu, dia jadi lalai, dia jadi lara. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa an shamalihim wa la tajidu aktharuhum syakirin. Kata Allah, kemudian Allah rakamkan kalimah daripada iblis dan setan ini. Kemudian aku akan mendatangi mereka. Setan ni dia mendatangi kita dengan daripada hadapan dan juga daripada belakang. Kemudian daripada kanan
dan juga daripada kiri. Dan wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan last kali kamu akan dapati wahai Allah, hamba-Mu yang bernama manusia itu syukurnya cuma sedikit sahaja. Kerja yang untuk dapat gaji ni, kerja ni daripada umur 23 sampai 73, tu pun sebab mati. Kau tidak, dia kerja. Walaupun pendapatan dia kerja sampai cukup bulan, 27 hari bulan dapat gaji. Gaji itu masuk dalam bank, belum sempat tengok dah dipotong dia. Dipotong rumah, dipotong motor, dipotong kereta. Last kali hilang poncik. Tu pun manusia pulun kerja. Bagus kerja tu, tapi janganlah kerja sampai mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Syaitan dia memang buat macam tu. Dan akhirnya kita ni, makhluk Allah Ta'ala ni, kita kurang bersyukur. Kaki kita boleh main bola sepak 7 sebelah, lig 7 sebelah, daripada pukul 8 pagi sampai ke asar. Larat main bola 7 sebelah, kalah mati. Dulu punya konsep, sekarang saya tak tahu lah kan. Main liga 7 sebelah daripada pagi sampai ke asar, kalah mati. Dia tak perasan dia solusi dia nak mati. Kalah mati. Boleh main satu hari. Akhirnya zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal. Tu bahaya, sangat bahaya. Maka sebab itu, jadilah hamba kepada Allah yang sentiasa bersyukur. Maksud syukur tu apa? Mengembalikan nikmat yang diberi Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dengan ketaatan kita, insya-Allah. Ya, tu perkara pertama kita nak faham dulu, bahawa syaitan tidak pernah mundur, kendur dan undur. Tak pernah berhenti. Sebelah depan kalau tak boleh masuk, datang sebelah belakang. Sebelah belakang tak boleh, datang sebelah sisi kanan. Tak boleh sisi kiri. Tak boleh, dia buatlah sehingga ada ruang untuk dia masuk. Dan akhirnya manusia leka, lalai, dan lalai. Kemudian maut menjengah diri dia, dan dia tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Itu nombor 1. Syaitan, hati-hati dengan syaitan. Sebab apa? Dia tidak pernah berhenti mendatangi kita dalam keadaan macam-macam. Jemaah biasa, dia datang rupa bentuk jemaah biasa. Penceramah macam kami, dia datang rupa bentuk macam kami. Ya, dan macam-macam lah. Kalau siapa-siapa pun, maka dia datang sebegitu. Dan dia bawa manusia supaya setiap amal mereka itu menjadi sia-sia di akhirat. Kaki kita yang sehat boleh berjalan 15 lorong ketika kita berjalan di pasar malam. Tapi kaki yang sehat itu nak solat sekejap tak mampu hempas punggung atas kerusi time nak solat. Tak sempat-sempat nak duduk. Itu kan ya. Mulut kita ni bercakap benda-benda yang sia-sia, tak pernah berhenti. Time nak mengaji Quran 3 ayat baru start, menguap 13 kali. Itu manusia. Maka jom kita berebut untuk jauhkan diri daripada syaitan, kerana dia membuat kita tidak bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Yang kedua, ni tak masuk lagi, ni baru mukadimah. Nak bagi faham dulu macam mana nak mengalahkan syaitan kalau kita tak faham syaitan itu. Okey, jadi hati-hati dengan syaitan. Tak boleh abai. Dia mendatangi kita tanpa berhenti. Yang kedua, syaitan dia letak diri dia, kalau dia tak boleh masuk merata-rata, dia letak diri dia dalam hati-hati manusia.
Tu ya. Kita tengok di dalam hadis, yakni kalau kita rujuk di dalam kitab Fathul Bari tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitab Fathul Bari ini hadis Sahih Bukhari. Baginda Nabi SAW meriwayatkan hadis daripada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Abdullah sepupu Nabi, Abbas pak saudara Nabi SAW. Ya, dia meriwayatkan bahawa Nabi telah bersabda, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam." Syaitan itu melekat dan bertapak di dalam jantung hati setiap daripada anak Adam. Dia duduk dekat situ. Dan fa idza dzakarallah hanasa wa idza ghafala waswasa. Siapa yang selalu ingat kepada Allah, insya-Allah dia akan mengundurkan diri. Setan akan mengundurkan diri. Tetapi wa idza ghafala, ghafala ni maksudnya lalai. Ghaflatun, orang Penang kata ghaflah. Orang Penang ke? Okey, ghaflatun. Tu orang Penang kata ghaflah jingga. Tu kalau biasa dengar. Okey, tapi ghaflatun ini artinya lalai. Bila mana manusia lalai saja, maka dia akan membisikkan perkara yang tak elok di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mula buat jahat dan kita mula tinggal perintah daripada Allah. Dia duduk kat mana? Hati. Hati kita tak boleh jaga, sebab hati bukan kuasa kita. Okey, yang pertama kita mengaji, dia datang daripada atas dan bawah, depan belakang, kiri kanan, tanpa henti. Dia datang, dia tak pernah akan berhenti. Tak pernah akan berhenti. Macam kita, iman kita naik dan turun. Masa rajin tu sembahyang solat tarawih ni, kalau solat tarawih ada 60 kita nak buat. Tu masa rajin tu. Tiba-tiba masa turun tu serba-serbi, fikir tak payah lah. Tu. Masa rajin dan beriman tu, sedekah ni kiri kanan. Dah tiba-tiba datang imannya, dia jatuh saja. Al-bakhilu wal kadukutun. Tu manusia. Baik. Jadi dalam hadis ni kata jathimun ala qalbin. Setan ni dia duduk mencangkung. Dia duduk mencangkung ala qalbin ibnu Adam. Setiap hati manusia, setan mencangkung atas hati dia. Dan apabila faiza zakarallah, apabila dia ingat kepada Allah, maka setan pergi. Tetapi wa idza ghafala alwaswasa, maka apabila datang dia ada perasaan lalai itu, maka setan akan masuk dan menimbulkan perasaan was-was, nak pergi ke tidak, nak buat ke tidak, begitu dan begini dan sebagainya. Setan. Dua dah ni. Ni pun belum start. Ni baru nak bagi faham dulu yang pertama. Dia belum start lagi. Ya, nak bagi faham dulu. Maka janganlah kita kira macam setan tak ada apa-apa kot, tak ada apa-apa kot. Tak. Setan tidak pernah berhenti. Kalau bukan dia datang dah keliling kita, kemudian dia duduk di jantung hati kita. Di jantung hati. Yang ketiga, ni setan ni, apa dia buat lagi? Dia menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan. Bukan tak ada. Surah Al-Baqarah, surah kedua pada ayat 268. Ya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, sebahagian daripada ayat ni kata, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan dan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan bila kamu menafkahkan harta. Kau nak bagi ke? Susah-susah pergi cari nak bagi ke orang. Esok masa kau susah, mana ada orang nak tolong, aku dah datang.
Setan memang buat macam tu. Kan ya? Ia ke nak sedekah ke masjid, tak payahlah masjid kan duit dah banyak, dia pergi ke situ. Ia ke nak sedekah, kalau RM1 tak payah bagi, kau tunggu besok dah ada 100 baru bagi, datang 100 bakhil pula. Itu dia datang perasaan sedemikian. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Kita ni dapat gaji, ingat macam gaji ni macam ada lebih sikit, boleh bagi kat ayah kot, boleh kat mak kot. Setan datang, tak payah. Esok kalau motosikal kau pakcit macam mana? Besok kalau kereta rosak macam mana? Pasal sebelum ni tak rosak, tak pakcit pun, tapi dia datang, kau tak payah bagi dekat mak ayah tu. Sudah tak apa tu. Dia buat kita jadi takut kepada kemiskinan. Sedangkan sejarah hidup di atas muka bumi Tuhan, mana ada pernah kita dengar sejarah orang yang derma jatuh miskin? Tak ada. Derma jatuh miskin, derma tak ada. Yang kita dengar cerita orang kaya bakhil jatuh miskin, itu ada. Maka setan buat kita gitu. Ni kita yang dah jadi bapa, kadang-kadang setan datang jadikan kita bakhil dengan anak-anak. Sedangkan rezeki yang kita dapat tu asbab kepada anak cucu punya rezeki. Ni yang kita jadi atuk-atuk ni, kadang-kadang kita jadi bakhil dengan anak cucu. Anak cucu ni sambung belajar di mana? Kipsas sekarang panggil apa? Kuipsas Oh, belum BU kat depan College University. College University. Anak saya 2 orang belajar situ sampai habis. Jadi siapa ni? Cucu kita pergi belajar di situ. Pada hakikat atuknya tu duit tu berlambak-lambak duitnya. Makan tak habis. Nak habis apa? Atuk dia pun gigi pun tak ada. Macam mana nak makan? Ya, nak habis macam mana? Maka sepatutnya atuk dia tu pergilah bayar yuran cucu dia tu. Tak nak juga. Dia nampak macam takut miskin. Ni bila bagi nanti kurang ni jumlah. Bila bagi nampak kurang tu. Akhirnya kita jadi bakhil. Ya? Dan kemudian cucu kita pergi belajar, pinjam PT-PTN. PT ni kerajaan bagi kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Kita yang ada duit, contohnya orang kampung Peramu ni duit banyak, contohnya bayar je lah satu semester 6,000 contohnya kan ya, kepada anak cucu kita. Siapa dapat pahala? Dah tentulah kita dapat pahala. Daripada kita simpan dan kemudian padan muka mati, apa nak dapat? Gitu ya. Maka syaitan ini dia menakut-nakutkan kita dengan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia mengajak kita dan menyuruh kita buat jahat. Disuruh kita buat jahat, akhirnya amal tak buat, yang kejahatan dia tambah. Okey, itu yang ketiga. Ingat dia tuan-tuan, setan tak pernah berhenti datang kepada kita. Setan mencangkung duduk di atas jantung hati kita. Kalau kita lalai sikit saja, dia akan bawa niat kita itu sia-sia amal kita. Yang ketiga, setan dia takutkan manusia. Kau tak payah bagi sedekah lah, kau tak payah bagi sedekah kan ya, nanti bila kau tak ada duit besok siapa nak bagi balik? Dia menakut-nakutkan. Besok kalau dah miskin macam mana gaya? Sedangkan kalau kita baca dalam Quran, Allah menyebut dalam surah Al-Munafiqun, surah 63 pada ayat 10, kita akan jumpa orang yang minta balik. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, alangkah baiknya kalau ajal aku ditangguh sekejap, jangan bagi aku mati dulu. Yang ni kalau boleh aku nak balik ke dunia balik. Allah tanya, nak buat apa? Watasaddaq, aku nak balik, aku nak sedekah. Kalau sekarang baru aku nampak, inilah Quran Al-Munafiqun surah 63 ayat 10 ya. Quran cerita begitu. Dah mati dah, dia baru nampak rupanya pahala sedekah itu gandaannya sangat banyak. Dan kemudian bila dah mati,
baru dia minta balik kepada Allah Ta'ala. Semua orang tahu bila dah mati tak ada U-turn boleh patah balik, tak ada roundabout, itu jalan mati dah pada ketika itu. Maka jom kita berebut, jangan risau tentang kemiskinan, kerana Allah sentiasa bersama kita. Tapi syaitan tugasnya menakut-nakutkan manusia. Jangan belanja banyak, duit tu simpan, mati, habis. Ya. Seterusnya yang keempat, syaitan merasuk akal manusia. Ada dekat mana? Riwayat Imam Tirmizi 3526. Ya, riwayat. Saya tak nak kona panjang-panjang sangat. Kita nak tengok betul-betul yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat ini kita kena ketahui, syaitan dia boleh rasuk akal manusia. Rasuk akal manusia ni, yang pertama kita faham, dia rasuk saja maka kita akan jadi huru-hara. Kita tak boleh kawal tubuh badan kita yang selalu kita duk tengok orang kena rasuk. Itu rasuk pertama. Rasuk pertama dia tak selalu datang, simple. Tapi rasuk yang paling besar adalah dia masuk di akal fikiran kita, kemudian dia nyuruh kita buat benda jahat. Itu rasuk paling besar. Tinggalkan amal, tak payahlah solat dulu, awak kan muda, baru 63. Uish. Awak kan muda, cuba tengok awak bila pakai seluar jean Levi's 501, kasut besar begitu. Nah, tu apa nama tu? Kepala tali pinggang, tanduk kebau ke apa begitu begini. Akhirnya dia lalai. Itu ya, maka syaitan dia rasuk tu. Nabi sebut dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Nabi kata inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan merasuk otak dan akal manusia sehinggalah dia lebih banyak buat dosa daripada pahala. Dia lebih banyak buat maksiat daripada perintah Allah, lebih banyak lalai daripada ingat, lebih banyak engkar daripada taat, lebih banyak kufur daripada syukur. Itu syaitan. Ya, maka dia pergi sampai begitu. Akhirnya bila kita cek balik, depan datang, belakang datang, dalam hati ada. Kan ya, kemudian bila dirasa manusia, ditakutkan manusia dengan harta, takut hilang pun ada, ditakutkan manusia, dirasuk manusia pun ada. Dan yang kelima, apa dia? Syaitan bergerak dalam urat darah manusia. Syaitan bergerak dalam urat darah manusia. Dalam hadis daripada Safiyah binti Huyai, baginda Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Clear Nabi sebut, sesungguhnya syaitan bergerak di dalam diri anak-anak Adam itu melalui saluran darahnya. Saya alhamdulillah sempat belajar ilmu perubatan Islam dengan arwah Datuk Ismail Kamus. Datuk Ismail Kamus, kalau tim dia tu namanya, kalau yang di Bangi itu Datuk Harundin, ya, Darussyifa. Kalau Ismail Kamus ni Darussalam. Darussalam biasanya paling ramai di Seri Gombak. Kalau Darussyifa, arwah Harundin itu di Bangi, tapi di pelosok Malaysia ni semua adalah. Saya sempat belajar sedikit sebanyak ilmu perubatan Islam, dan kita baca hadis ni, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab tu manusia ni rasuk yang jadi merempang-merempang, histeria, itu benda tu tak penting, tak besar mana pun. Tapi rasuk yang paling besar adalah rasuk kau jangan pergi masjid. Itu rasuk. Nak sedekah, rasuk jangan sedekah.
Nak solat, rasuk, jangan solat. Nak baca Quran, rasuk, kau pergi karaoke. Kan? Nak apa-apa semua, dia rasuk buat benda balik daripada kebaikan. Itu rasuk yang paling bahaya sekali. Rupanya jin dan syaitan sudah lama bermaharajalela di dalam tubuh badan kita. Simple. Tuan-tuan ingat tak 2 bulan lepas? Kan kita ada program 2 bulan lepas. Tak tahulah ingat tak ingat, tak tahu. Nampak muka macam tak tahu. Kan ya? 2 bulan lepas kita sebut satu hadis di mana bila manusia tidur, setan ni dia ikat kita dengan 3 ikatan. Dan dia dodoi kita. Dia dodoi, tidurlah, malammu masih panjang. Dia ikat dan ikat. Orang yang bangun lalu zikrullah atau baca doa, maka terputus satu ikatan. Bayangkan kalau dia bangun tak sebut apa-apa. Ikatan kedua, dia ambil wudu, maka terputus satu ikatan. Bayangkan kalau dia tak ambil wudu. Dan yang ketiga, dia solat tahajud atau solat subuh. Bayangkan orang yang jenis tak solat. Maka Nabi kata, terputusnya 3 belenggu ini apabila dia buat yang tadi. Tapi kalaulah dia tak buat yang tadi, maka dia sedang dalam belenggu syaitan sampai bila-bila. Sampai bila-bila syaitan duduk menguasai kita aja. Itu satu. Ya, maka syaitan itu. Satu lagi pula, ingat tak hadis bila bangun tidur? Salah satu daripada sunnah Nabi adalah istinsyaq, air ke dalam hidung. Ambil air, sedut dan buang. Ambil lagi satu, sedut dan buang. Ambil lagi satu, sedut dan buang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa perlu istinsyaq dan istinsar, sedut air dan buang? Kata Nabi, setan beranak pinak di dalam lubang hidung kalian ketika kalian tidur. Bayangkan kalau selama hidup dia tak buat macam tu, rupanya setan penuh. Bukan ini satu daerah, ini satu daerah, bukan 2 daerah, rupanya dah ada 2 negara. Setan ada 2 negara dalam tubuh badan kita. Patut nak beramal berat, patutlah nak solat jadi lambat. Niat nak solat tahajud ni 15 tahun dah tak start lagi. Iya, itulah manusia. Maka itu kerja setan. Maka setan itu, dia itu majrad dam, dia berjalan dalam urat darah manusia. Sebahagian daripada ulama memandang bahawa amalan bila kita sakit badan dan sebagainya, maka bekam adalah satu amalan yang baik. Ya, amalan yang baik, maka bekam tu dia akan keluar darah kotor dan sebagainya itu. Tetapi hakikatnya adalah dia itu bukan makhluk nyata macam kita. Dia tu makhluk ghaib. Jadi kita tak tahu, tapi dia berjalan dalam urat darah manusia. So ada 5. Baru kita nak masuk di dalam bab bagaimana kita nak susahkan dia. Saya ulang balik ya. Pertama, setan akan mendatangi kita tanpa henti, hadapan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Non-stop. Setan dia tak jenis ambil MC. Dia tak ada cuti tahunan. Dia tak ada emergency leave. Tak ada. Dia memang tak ada. Macam kita setahun ada 14 hari, ada 15 hari cuti. Dia tak ada. Kalau aku cuti, rugi. Rugi, itu kerja setan. Okay? Yang kedua, setan disebut sebagai jathimun ala qalbi. Dia duduk mencangkung di atas hati manusia, sehingga manusia beribadah bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah, niatnya tak betul, akhirnya setan bertepuk tangan di akhirat. Apa jadi? Amal juga, tapi rupanya muflis dan miskin dia di akhirat. Yang ketiga, syaitan
sentiasa menakut-nakutkan manusia. Jangan sedekah, besok kau miskin tak ada siapa nak tolong. Kau simpan dia duit itu. Dia menakut-nakutkan dengan kemiskinan. Jangan bagi, biar cucu kau pergi cari sendiri. Sedangkan cucu tu dah pulun siang malam pagi petang. Atuk tengok macam tu aja. Biarkan begitu dan begini. Nanti bila duit kau kurang, mana ada orang tolong. Sedangkan duit yang Allah bagi tu untuk kita jana pendapatan pahala untuk akhirat. Bukan ambil duit dan kemudian simpan. Itu bukan. Duit untuk tambah dan buat pahala di negeri akhirat. Jadi setan dia takutkan kepada kemiskinan. Yang keempat, syaitan merasuk akal manusia. Dia masuk dalam tubuh badan manusia, dia duduk dekat akal, dia buat kita fikir benda-benda buruk. Sebab tu kalau kita bandingkan otak kita dengan otak lembu lagi elok. Otak lembu boleh buat sup. Otak lembu. Otak kita kiri kanan menipu je. Ya, tu scammer yang tu masuk dalam itu apa scammer tu. Mana ada hantu? Tak ada. Hantu tak jadi scammer. Manusia jadi hantu. Ada. Iya, kadang-kadang ya Allah. Anjing yang polis bawa tangkap orang, anjing pun pening. Siapa jahat sebenarnya, orang ke anjing? Tu kadang-kadang manusia. Maka sebab tu kalau kita tengok, maka syaitan ini dia menguasai manusia akal, supaya akal berfikir tentang duniawi. Calo bete, calo kate. Tuan-tuan tengok sahabat kita, Ustaz Haslin Bahari, dia masih lagi di hospital, kena serangan angin ahma ataupun dipanggil stroke. Ya, salah satu daripada urat di bahagian salur darah nak bawa ke otak tu sumbat. Alhamdulillah letak stent, macam mana kita letak kat jantung tu, alhamdulillah dah sedang buat rawatan tu. Dalam keadaan yang sihat walafiat, tak nampak kesan-kesan apa-apa. Itu ujian yang Allah bagi. Macam kita lah, jangan sangka elok sangat, tiba-tiba berdebu. Kan ya, kadang-kadang yang sihat ni tiba-tiba mati. Yang ziarah orang mati tu gaut. Yang ziarah orang mati tu gaut, sakit jantung, dia pergi ziarah orang mati. Tapi yang mati tu sihat walafiat, mati. Jadi kita tak boleh tunggu. Okey, baik. Syaitan yang kelima, syaitan dia bergerak dalam urat darah manusia. Bayangkan setan ni dia pergi duduk dekat jantung. Apa jantung punya kerja? Pam, pum, pam, satu badan dia pergi. Pum, pam, satu badan dia pergi. Akhirnya daripada kepala sampai kaki buat dosa berbanding pahala. Patutnya akal kita berfikir tentang kebesaran Allah, kukuhkan iman. Maka akhirnya akal kita menipu je. Bukan orang biasa yang tipu kadang-kadang ni. Pakej haji tipu, pakej umrah tipu. Iya, kontrak buat masjid tipu. Dia ambil duit lari. Saya pernah jumpa AJK Masjid buat jualan amal. Salah seorang daripada AJK Masjid buat jualan amal. Jualan amal apa bulan Ramadan tu? Kurma. Jualan berkontena. Dia jual tu beribu-ribu. Beli bayar cash dengan dia ambil satu tempat, selesai semua. Habis 7-8 ribu dan habis kurma dijual, duit tak patah balik ke masjid. Tu AJK Masjid tu jual kurma, ambil duit ke dia. Ada juga. Tu bayangkan. Lepas tu dengan dia tak datang masjid dah sekarang. Allahu Akbar. Otak manusia mana ni, urat darah kita ni dah. Sebab tu kita kena lawan dia. Macam mana? Azan ni dah masuk ke? Masuk. Sila azan.
Azan dulu sila. 2 minit. 2 minit. Okey. Jadi ini kena faham dulu sebelum selepas azan nanti kita akan tengok apa kaedah yang perlu kita buat. Tapi nak kena faham dulu, setan dia adalah aduwwun mubin, musuh yang sangat nyata. Kau buatlah baik macam mana pun dengan dia, dia tetap perangai macam sarip dol. Tu kan, perangai nam jahanam, perangai yang tak senonoh, dan kerja dia adalah buat manusia leka, lalai, dan kemudian mati. Tu ya, kita selalu kena faham daripada kedudukan ini, ya, daripada dia tak pernah berhenti pergi kepada duduk di hati manusia, kemudian takutkan manusia dengan kemiskinan, rasuk akal fikir manusia, bergerak dalam urat darah manusia. Maka kadang-kadang macam mana nak kedudukannya itu kita. Sebab itu sebahagian daripada kaedahnya, saya pernah buat program Tanyalah Ustaz. Tajuknya la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Itu pun satu. Hadis Nabi kata jangan marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tak boleh marah? Sebab marah itu datang dari syaitan. Dan kalau kamu marah, kamu dengan setan, dua beradik, paling tidak sepupu sepapat. Itu jangan marah. Tapi kalau marah macam mana? Nabi SAW mengajar kita mengucapkan kalimah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu satu. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan aku daripada ni, ya, satu makhluk yang dilaknat olehmu ni. Okey, itu minta jauh. Yang kedua, Nabi kata setan itu dicipta dari api dan sejukkan dengan air. Wuduk boleh, minum boleh, ambil wuduk minum, basuh muka boleh. Kalau itu pun tak boleh, Sungai Pahang besar, terjunnya masuk itu, sejukkan badan. Kalau rasa air itu tak cukup, tambah air batu. Ya, bagaimana kaedah? Panas lawannya sejuk. Itu yang diajar. Sehingga Nabi kata ketika kamu sedang berdiri dan ketika itu kamu marah, maka duduklah. Kerana kemarahan akan reda sedikit apabila kamu duduk. Dalam keadaan duduk marah, nak tarik kerusi, nak bagi orang, maka berbaringlah. Susah sikit nak bergerak kalau nak berbaring, nak ambil kerusi baling ke orang dan sebagainya. Maka sebab itu, jom kita belajar untuk menjauhkan diri kita daripada syaitan, dan jangan membiarkan syaitan menguasai tubuh badan kita daripada kepala sampai ke kaki. InsyaAllah selepas azan kita akan cek, ya, kita akan cek, tengok kaedah untuk melemahkan syaitan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Tadi dah belajar dah bahawa kita akan dikuasai oleh syaitan dan dia tidak pernah akan meninggalkan kita, menyesatkan kita dan membawa kita ke arah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagaimana kaedahnya? Bagaimana kaedahnya? Maka di dalam Islam, kalau kita rujuk beberapa hadis dan juga beberapa kalimah para ulama, bolehkah kita nak lemahkan syaitan atau menyusahkan syaitan supaya dia tak mudah sangat kacau kita ni? Kalau kita rujuk, ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini pun kita boleh rujuk dalam rujukan Al-Silsilah As-Sahihah, ya, bahawa disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin itu benar-benar akan menyusahkan syaitannya. Apa maksud syaitannya? Setiap daripada kita ada syaitan yang datang dan tanpa pernah MC dan cuti. Okey? Dan sebahagian ulama dia kaji hadis mengatakan bahawa syaitan yang duduk pada kita itu rupanya sebiji macam kita. Ya. Dia duduk dengan kita. Kan, ya? Maka pernah tak dengar cerita ada orang meninggal dunia, tapi kemudian ada orang saudara mara dia kata jumpa? Kan ada cerita kan? Itu. Ya, itu syaitan dia yang dipanggil sebagai qarin. Setiap lahirnya seorang manusia, maka lahirlah satu qarin yang dia ini jelmaan daripada jin kafir. Qarin yang duduk sebelah kita yang rupa macam kita tu, itu bukan kembar kita, itu penyamun. Itu dia bawa kelalaian dalam hidup kita. Suatu Nabi kata bagaimana seorang mukmin yang benar-benar akan menyusahkan setannya, iaitu qarin dia tu yang bawa diri pada kelalaian itu, sebagaimana salah seorang dari kalian menyusahkan untanya dalam perjalanan. Unta tu larat bawa 180 kilo, kita bagi 380 kilo. Menyengit-nyengit unta tu, menyusahkan unta tu. Macam itulah setan. Kalau dia nampak elok aja gitu, bebankan dia supaya dia terganggu dan ada halangan-halangan. Letaklah segala macam halangan supaya dia susah untuk menyusahkan kita. Ini hadis yang sahih. Disebut sebagai yudhi ini, maksudnya menyusahkan, buat supaya dia terhalang. Buat dia kata, kalau dia boleh datang dan goda kita tu, potong bagi dapat 30%, 40%, jadi dia lemah dan memenangkan dia. Buat bagi dia jadi penat. Ini dalam hadis ini, hadis hasan yang disebut oleh Albani. Maka hadis ni, hasan ni artinya apa? Baik. Okey, jadi kita boleh ke tidak boleh menyusahkan? Ya, boleh menyusahkan syaitan kita atau qarin kita itu dengan kaedah dia macam mana? Baik.
Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia menyatakan kerana setiap kali syaitan menghalang kita, dia akan mengadap dengan zikir. Itu cara nak lemahkan syaitan. Syaitan datang saja, kita zikir. Apa-apa zikir yang kita akan kupas kejap lagi sikit. Kemudian bila kita rasa terganggu, istighfar. Fokus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahawa syaitan tak boleh menguasai kita, hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih, dia kata zikir. Maksudnya ingat pada Allah, fokus kepada Allah, istighfar dan ketaatan. Bila rasa macam lain macam aku kelalai, ambil wudu, solat sunat 2 rakaat, solat sunat mutlak je cukup. Ambil wudu, buat kebaikan. Rasa setan nampak macam kita makin kedekut, ambil duit, paksa pergi sedekah, paksa. Hidup kita Allah bisa tegal biasa. Kalaulah awak memang duk layan, tak payahlah, maka habis. Contoh, kita solat, ada dia orang dia, saya 2 minggu lepas program dengan Rizda, Rizda Jalan Ampang, bengkel solat daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang, komplit satu hari. Orang yang sebahagian daripada kita ni, dia solat, tapi dia solat, dia baca yang wajib je. Daripada umur 6 tahun sampai sekarang dah 66. Kalau di bio 6 jahanam. Dia baca yang wajib je, yang sunat tak tambah. Apa hukumnya ustaz dia tanya? Saya kata hukumnya sah. Habis itu je. Itu je. Tapi rugi je. Hukumnya sah tapi rugi. Apa yang ruginya? Rugi yang sunat tu. Tak apa ustaz, sunat. Kenapa tak puasa Isnin? Sunat. Kenapa tak puasa Khamis? Sunat. Kenapa tak pergi masjid? Sunat. Akhirnya sampai mati menyunat aja. Ya. Ruginya manusia. Tu ya. Maka syaitan yang berada bersamanya itu akan tersiksa dan akan menderita. Kalau dalam hadis lain kita jumpa sahabat Nabi, dia bonceng Nabi di belakang, naik unta, tiba-tiba syaitan datang tolak kaki unta. Ni hadis sahih. Boom, jatuh. Apa kata sahabat belakang? Celaka punya setan. Sahabat tu kata, Nabi kata jangan kau berkata sedemikian. Kalau kamu berkata sedemikian, kamu itu terpesona dengan apa yang dia buat. Katakanlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim atau bismillahirrahmanirrahim atau mana-mana zikrullah, sehingga menjadikan syaitan yang sebesar rumah akan mengecil seperti az-zubab, seekor lalat. Kita kadang-kadang orang tua-tua dulu bila jalan malam takut hantu. Bila takut hantu, selak kain. Dia kata hantu malu lah tengok. Lagilah hantu suka. Tambah hantu sekarang ni bawa handphone ada kamera. Si ambil gambar kita lagi. Ya Allah. Nah, okey. Tu kena faham ya. Baik. Dan ini tidak seperti orang yang fasik. Orang yang beriman, korin dia ada ke tidak? Ada. Setan dia ada tak? Ada. Setan tu kuat tak? Kuat. Tapi dia melemahkan syaitan itu, dia menyukarkan syaitan itu, dia membebankan syaitan itu dengan zikrullah, dengan ketaatan kepada Allah, dengan baca Al-Quran, dengan apa-apa sahaja kebaikan. Maka kata Ibnu Qayyim, maka setan atau dia punya qarin itu akan mengecil, sakit, tersiksa dan menderita. Pada ketika itu dia yang menguasai syaitan. Tapi bagaimana pula manusia yang fasik? Fasik ini dia mengulangi dosa besar. Mengulangi, mula-mula taubat dah, lepas 3 hari tahu buat. Dia jadi ulang balik. Taubat lagi,
tahu buat lagi, diulang lagi, diulang. Itu fasiqun. Orang yang fasik ini ada dosa besar. Maka orang yang fasik, setan yang bersama di dalam tubuh badannya itu, setan yang dipanggil qarin tadi itu, yang orang Melayu panggil khadam itu, qarin itu, dia bersenang lenang. Dosa itu makanan dia. Maksiat itu satu kemudahan bagi dia. Dia makin membesar, makin kuat dan bertenaga. Kerana itu syaitan pada orang yang buat dosa, setan itu menjadi kuat, menjadi besar, menjadi sombong dan menjadi ganas, sehingga dia menguasai tuan punya badan, dan tuan punya badan buat dosa daripada muda sampai tua. Nah itu lalai dan juga lalai. Okey. So kalau kita tengok di sini, ada tak kaedah cara susahkan setan? Ada. Zikrullah. Apa zikir? Baik. Contoh zikir untuk ingat pada Allah yang paling lengkap. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Sempurna. Cantik tak? Ya, cukup cantik, tak payah duk risau sangat. Ulang itu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Itu zikir yang menjadikan setan sakit, setan tersiksa, setan akan jadi cedera dan menderita. Tapi kalau kita duk layan syaitan, maka setan akan membesar dengan jayanya. Tak payah minum ubat kuat dan sebagainya, dia jadi kuat, ya. Orang fasik, setan akan kaya dan besar dalam badannya, sombong dan ganas, sehinggalah dia kekal buat kejahatan. Maka ni kesimpulan itu, ya. Kata Ibnu Qayyim, sesiapa yang tidak menyusahkan syaitannya di dunia ini dengan zikir kepada Allah, dengan tauhid yang jelas, dengan istighfar, dengan ketaatan, maka syaitan itu akan menyusahkan dia sehingga dia diazab di api neraka jahanam. Dah kan? Jadi sebelum syaitan menyebabkan kita disiksa dalam api neraka jahanam, kita dulu susahkan dia sebelum dia susahkan kita. Nah, dan peringatan seterusnya boleh kita rujuk dalam Badaimul Fawaid. Dia kata maka setiap orang mesti memilih dua cara. Cara pertama, adakah dia ingin menyusahkan setan? Cara kedua, adakah dia membiarkan setan menyusahkan dia? Itu je. So tuan-tuan jangan risau tentang orang kena rasuk lah. Itu tak berat. Yang tak kena rasuk ni, yang tu berat. Yang tak kena rasuk, solatnya tidak, auratnya tak tutup, sedekah pun tak nak, buat amal tak mau, ini kena rasuk yang paling berat sekali. Jadi kalau rasuk-rasuk biasa itu tak ada masalah, ya. Maka kesimpulan kita pada hari ini, jangan main-main dengan syaitan. Siapkan senjata yang utuh dan siapkan perjuangan dengan memperbanyakkan zikrullah, berdamping dengan Allah, maka insya-Allah jauh daripada syaitan. Tapi jauh daripada Allah, kemungkinan kita berdamping dengan syaitan. Wallahu a'lam. Baik, satu dua soalan silakan kalau ada. Okey, ada. Tadi ada satu soalan orang perempuan tanya dalam Facebook ni live. Dia kata, ustaz, kalau saya marah, tapi marah dalam hati, marah ke anak ni, marah sangat-sangat, tapi tahan dalam hati, apakah itu berdosa? Maka saya kata itu tenaga yang kuat sebenarnya. Marah ni dalam hati, kenapa? Sebab itu fitrah manusia. Memang marah, kita keluar garang, selipar kita hilang, confirm marah.
Di masjid, di tempat lain tak hilang, di masjid pula hilang. Contohnya kan. Ya, tapi letak alam hati je. Letak alam hati je. Jangan mengamuk-ngamuk. Ingat, tak apalah, bila dah hilang ni boleh beli yang baru. Kalau tak hilang tak boleh beli. Kata gitu. Udah, kita pun baru beli semalam. Hilang hari ni juga. Okey, jadi kaedah dia ada, siapa yang dapat tahan di hati jangan keluarkan, maka itu kemenangan yang paling besar. So jangan jadi seperti mana syaitan. Wallahu a'lam, sampai di sini dulu. Seperti mana setiap kali saya datang, saya selalu war-warkan derma dan sumbangan untuk sekolah tahfiz saya di Bukit Beruntung. Kalau malam ni ada siapa-siapa nak bagi derma, saya sangat alu-alukan. Seperti mana biasa, saya tak bawa tabung, terpulanglah pihak masjid yang menguruskan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Bantu kami dalam kami melemahkan syaitan ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami di dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.